أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أما بعد، خيركم عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kita tujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kemuliaannya mengurniakan keampunan dan keridhaannya ke atas sekalian kerabat-kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait, daripada kalangan isteri-isteri baginda, anak-anak baginda, cucu-cucu baginda dan sekalian kerabat-kerabatnya, dan juga kepada sekalian ashabun Nabi, sahabat-sahabat Nabi SAW yang telah bersungguh-sungguh beriman kepada Allah dan Rasulnya, malah memberikan pula setinggi-tinggi pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Berkat daripada pengorbanan mereka yang terdahulu daripada kalangan ahlul bait, daripada kalangan ashabun Nabi, daripada kalangan as-sabiqun wal awwalun, daripada juga kalangan tabi'in dan juga tabi'in, maka hari ini alhamdulillah masih lagi kita dapat mengecapi nikmat besar
nikmat kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yakinlah dengan sebenar-benar keyakinan bahawa kejayaan manusia, hakikat yang sebenar kejayaan manusia hanya di dalam agama. Hakikat kejayaan sebenar kita ini tuan-tuan hanya di dalam agama. Mentaati sekalian perintah Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, dan ketaatan itu pula dilaksanakan mengikut cara yang ditunjukkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai sunnahnya. Inilah hakikat kejayaan sebenar kita tuan-tuan. Inilah hakikat sebenar kejayaan kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah Subhanahu wa taala kurniakan syurga yang mengalir sungai di bawahnya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, demikianlah itu kejayaan yang agung. Allah Subhanahu wa taala begitu pemurah, begitu adil. Allah Subhanahu wa taala jadikan agama sebagai wadah kejayaan kita. Yang mana semua orang layak untuk berjaya. Semua orang, tak kira siapa sahaja, semua orang layak untuk berjaya. Seorang kanak-kanak yang taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi SAW, dia pun berjaya. Satu orang dewasa yang mentaati Allah, ikut sunnah Nabi SAW, dia pun berjaya di sisi Allah. Satu orang yang ada harta, yang menggunakan hartanya dengan cara yang diperintahkan oleh Allah, mentaati Allah, ikut sunnah Nabi SAW dengan cara kekayaannya, maka dia juga berjaya di sisi Allah. Namun, ruang yang sama, kejayaan yang sama, walaupun seseorang itu miskin, hanya memiliki kecukupan. Hanya memiliki kecukupan. Tapi dalam keadaan kesempitan hidup, kemiskinan itu, masih lagi sentiasa membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan dirinya daripada bersifat meminta-minta, bahkan sentiasa berpegang teguh iman dan takwanya kepada Allah. Orang miskin itu juga berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lelaki pun sama, perempuan pun sama. Umpamanya, tuan-tuan, ulama beritahu kejayaan ikan hidupnya di dalam air. Kejayaan ikan hidupnya di dalam air. Jika ikan itu mencari kenikmatan hidup luar daripada air, mencari kebahagiaan hidup luar daripada air, mungkinkah dia mendapat kebahagiaan hidup yang dia cari? Tak mungkin. Kerana ikan yang hidup tanpa air, dia akan binasa. Masya Allah. Begitulah juga kita, tuan-tuan. Kita ini sangat-sangat perlu kepada agama. Kita sangat perlu kepada agama. Kerana kehidupan beragama adalah kehidupan yang diredai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kehidupan yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baiklah tuan-tuan, mari kita sambung kembali muzakarah kita mengenai perkara-perkara imaniyat, mengenai perkara-perkara yang tak dapat dilihat dengan mata, tak dapat disentuh dengan tangan, tetapi kita meyakininya, beriman dengannya melalui apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita daripada kitabnya dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Dan sekalian perkara yang kita wajib beriman padanya itu ada 6. Yang pertama, yu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, bimalaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya. Dan ketiga, bikutubihi, dengan kitab-kitabnya. Yang keempat, wabirasulihi, dan juga kepada sekalian rasul-rasulnya. Dan yang kelima, kepada datangnya hari kiamat, ila yaumil qiyamah. Dan yang keenam, setiap yang baik dan buruk itu, khairihi wa syarrihi, min dunillah, daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap perkara ini wajib kita imani sungguh-sungguh. Dan beza antara iman dan percaya ni apa dia tuan-tuan? Beza antara iman dengan percaya. Kita sebenarnya malam ni kita dah sampai muzakarahnya, dah sampai bab beriman kepada kitab dah. Namun saya suka untuk kita muzakarah lagi dan lagi dan lagi agar ini lekat dalam hati. Apakah perbezaan percaya dengan iman? Apa beza percaya dengan iman? Apa beza percaya dengan iman? Jika boleh kita ada dua hala, saya nak bertanyalah pula. Kan? Saya nak bertanya dengan jemaah yang berada di hadapan saya. Imam, standby lah Imam. Ke Bilal ke? Masya Allah. Apakah yang dimasukkan dengan percaya? Kamus Dewan kata apa? Percaya ini adalah kita mempercayai sesuatu dengan pembuktian-pembuktian yang tertentu. Kita mempercayai sesuatu dengan pembuktian yang tertentu. Sebagai contoh, kita percaya air mendidih itu panas. Kita percaya bahawa air mendidih itu panas. Sebab apa kita percaya bahawa air mendidih itu panas? Sebab apa kita percaya bahawa air mendidih itu panas? Pertama, air itu dia tak akan menggelegak mendidih kalau dia tak panas. Pembuktian yang pertama, air itu hanya akan menggelegak bila dia panas. Pembuktian yang kedua, sentuhan. Siapa berani kan? Siapa berani? Ada? Ataupun kita air yang kita panaskan di atas periuk ataupun cerik, kita letak tangan kita ke atas. Ada rasa panas. Nak berani lagi celup. Melalui pembuktian. Terbukti panas air ini. Jadi air mendidih itu kita percaya panas. Air mendidih itu kita percaya ianya panas. Okey, baik. Itu percaya. Yang kedua, bagaimana kita nak percaya bahawa pisau itu tajam? Bagaimana kita nak percaya bahawa pisau itu tajam? Melalui pembuktian juga. Kita pegang pisau tersebut, kita rasa. Janganlah kita hiris pula tangan kita. Dan kita rasa. Kalau nak memotong sesuatu, ambil satu perkara lain. Ambil bawang ke, ambil cili ke, ambil apa saja yang sesuai untuk memotong, untuk membuktikan ketajaman pisau tersebut. Serap kita potong. Kertas boleh potong. Zup, zup, zup. Masya Allah. Bila time dekat-dekat dengan kenduri pula. Dekat-dekat dengan Raya Haji, penuh dekat Facebook iklan pisau, iklan parang. Masya Allah. Sap. Tajam. Jadi kita percaya satu-satu pisau itu tajam daripada pembuktian. Ada yang pegang, diuji satu-satu. Tajam. Pisau tajam. Jadi kita percaya pisau itu tajam. Masya Allah. Dan kita juga percaya. Kenapa kita percaya bahawa durian Musang King itu sedap? Kenapa kita percaya bahawa durian Musang King itu sedap? Melalui pembuktian rasa. Pembuktian rasa. Pegang. Tak boleh tahu lagi. Kita tak boleh tahu lagi sedap ke tidak. Pegang je. Bau. Bau dia menyengat. Belum tentu sedap. Belum tentu sedap. Tapi bila kita ambil satu ulas rasa, sampai pejam mata. Allahu Akbar, ya Allah, sedapnya durian Musang King, ya Allah. Sampai RM70 sekilo, RM80 sekilo, RM100 lebih sekilo pun ada. Subhanallah, sedapnya.
Pembuktian melalui rasa. Jadi pembuktian ini dia perlu kepada dari anggota kita. Pembuktian. Mata, telinga, rasa sentuhan, rasa pada mulut. Bila ada penggunaan deria ini melibatkan satu perkara, maka perkara itu menjadi kepercayaan kepada kita. Percaya kepada kita. Kita percaya matahari yang menghasilkan cahaya. Sebab apa? Mata kita melihat matahari keluarkan cahaya. Kita percaya speaker masjid ini dalam keadaan baik. Kerana apa? Telinga kita dapat mendengar suara yang baik ketika kita berada dalam masjid ini. Masya Allah. Ini percaya. Tapi beza antara percaya dan yakin, tuan-tuan. Percaya dan yakin ni, yakin benda yang tak pernah kita lihat, benda yang tak pernah kita sentuh, benda yang tak pernah kita rasa, benda yang tak pernah kita berpengalaman dengannya, tapi kita mempercayainya dan percaya itu lekat bulat masuk dalam hati tanpa pembuktian. Ini iman. Ini iman. Tapi iman yang susah nak dapat. Sebab sifat manusia, kita perlu kepada pembuktian. Kerana itu adalah pula orang-orang yang percaya, dia percaya adanya Tuhan. Apabila dia mewujudkan Tuhan, kerana dia perlu kepada pembuktian adanya Tuhan. Dia nak Tuhan itu boleh dipegang, boleh disentuh. Masya Allah. Boleh dipegang, boleh disentuh, boleh dirasa. Inilah Tuhan. Sedangkan orang beriman, perlu tak kepada Tuhan yang boleh disentuh? Tak perlu. Itu iman. Iman. Apa lagi iman? Iman adalah apa yang Nabi SAW sampaikan, sama ada ia melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya Al-Quran, dan apa jua yang datang daripada Nabi SAW sebagai hadis Nabi SAW. Hadis ini, tuan-tuan, bukan sekadar apa yang dilafazkan oleh Nabi SAW. Apa jua yang keluar daripada tubuh Nabi, akal Nabi, kata-kata Nabi, bahkan diamnya Nabi SAW, itu juga adalah hadis daripada Nabi. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya Nabi SAW, in huwa, sesungguhnya Nabi. Huwa itu dhamir dikembalikan kepada Nabi SAW. Sesungguhnya yang datang daripada Nabi SAW itu tidak lain, tidak bukan, semuanya adalah wahyu yuha. Wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas baginda. Jadi kerana itu kita bersumberkan perkara yang beriman ni kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Masya Allah. Okey, baik. Mari kita buktikan apakah beza antara percaya dengan iman. Yakin. Yakin ataupun iman ataupun yakin. Jadi perkataannya adalah bila kita muzakarah sesama kita ataupun dengan anak-anak kita, kita kena tukar, tuan-tuan, perkataan kita yang lebih tepat sebenarnya. Wahai anakku, apakah dia rukun iman? Rukun iman yang pertama adalah yu'minuna billah, beriman kepada Allah. Kita nak guna perkataan percaya ke nak guna perkataan yakin? Kita guna perkataan yakin. Yakin kepada Allah. Kerana Allah tak boleh dilihat. Tidak ada pembuktian pada mata. Tak ada pembuktian pada rasa. Tetapi pada akal yang sempurna, tidak akan wujud sekalian alam ini jika tanpa penciptanya. Siapakah penciptanya? Allah. Ini baru yakin. Seperti mana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim AS dalam surah Al-Baqarah juzuk 3. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayr
فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-200, Allah Subhanahu wa taala memberitahu, wa idh qala Ibrahim, tatkala berkata Nabi Ibrahim itu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi arini kaifa tuhil mauta, ya Allah, dan aku sangat ingin untuk melihat kaifa tuhil mauta, bagaimana dikau menghidupkan yang mati. Bagaimana menghidupkan yang mati. Allah SWT tanya balik kepada Nabi Ibrahim, qala awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim kata apa? Bala, bahkan ya Allah, saya sangat beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi apa yang saya mahukan adalah agar iman itu betul masuk dalam hati. Jadi tuan-tuan, iman ni apa dia? Duduk kat dalam hati. Dia bukan sekadar apa yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang didengar. Tak ada penting dalam hati. Percaya sungguh-sungguh. Yakin sungguh-sungguh. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, tuan-tuan, yang minta ni adalah Nabi Ulul Azmi, Rasul Ulul Azmi, yang dikurniakan kepada baginda suhuf, yang dikurniakan kepada baginda wahyu. Apa lagi yang tak cukup? Tapi bukanlah Nabi Allah Ibrahim itu sombong orangnya, tidak. Tapi Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tunaikan hajat Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Allah Maha Kuasa, Maha hebat Allah Subhanahu wa taala. Maha hebat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala datangkan firman kepada Nabi Ibrahim, "Fakhudh arba'atan minat tayr." Dapatkan 4 ekor burung. Dapatkan 4 ekor burung. Fasurhunna ilaik. Kemudian potonglah seluruhnya, semua sekali potong. Masya Allah. Dapatkan 4 ekor burung, potong semua. Tidak disebutkanlah burung apa. Tak disebutkan. Cuma ulama kata ini adalah burung-burung yang berlainan. Burung-burung yang berlainan. Cuma kita ambil contohlah, contoh mudah kita lah dekat tanah Melayu ni. Kita ni banyak burung, Masya Allah. Tapi kalau dekat Arab sana tuan-tuan, burung tak banyak. Sebab apa? Pokok pun tak ada. Dekat mana mereka nak bersarang, nak bertinggi? Cabaran pertama Nabi Ibrahim AS adalah nak dapatkan burung. Kalau tempat kita ni banyak, macam-macam burung ada. Kerana pokok banyak. Bila pokok banyak, sumber makanan banyak. Dekat tempat Nabi Ibrahim ada ke sumber makanan untuk burung? Sangat sedikit. Jadi cabaran nak dapatkan burung tu dah susah dah. 4 ekor pula tu. Yang berlainan. Disungguhkan juga. Dapat. Dipotong-potong. Kemudian, Tsumma ja'al ala kulli jabal. Diletakkan pula di atas puncak-puncak gunung. Subhanallah. Bukan macam Bukit Katil. Bukan macam Bukit Beruang. Rendah-rendah. Tak. Subhanallah tuan-tuan. Kalau kita pergi umrah, kita pergi haji. Kita pergi umrah, kita pergi haji. Kalau kita panjat Gua Thur, tempat di mana Nabi SAW mendapat wahyu pertama, dan juga ketika Nabi SAW tu ada kat situ tu, Jabal Nur tu. Dan nak panjat tu sayup tu, subhanallah. Dengan pokok tak ada apa, tak ada batu saja. Dan Nabi Ibrahim menghadapi gunung-gunung yang macam itu. Panjat satu-satu, panjat naik turun, panjat lagi turun, panjat lagi turun, panjat lagi turun. Subhanallah. Dan adakah pada ketika itu, Nabi Ibrahim berseorangan diri kat tengah-tengah tanah Arab tu? Tidak. Tak. Nabi Ibrahim tidak berseorangan diri. Dan pada ketika itu Nabi Ibrahim sudah pun ada anak yang nama Ismail. Dan peristiwa sembelihan itu sudah pun berlalu. Dah berlaku. Maksud dah ada masyarakat dekat situ tuan-tuan. Dah ada masyarakat dah.
Ha. Kemudian Nabi Ibrahim agak-agak Nabi Ibrahim ni ditanya tak oleh masyarakat. Kalau kita contoh. Mana tu? Berbungkus-bungkus nampak? Kan? Tak ada, ni luar burung. Letak kat bukit katil satu, letak kat bukit beruang satu, satu plastik. Agak-agak orang kata kita ni apa tuan-tuan? Kalau kita buat macam tu. Ni sekarang ni. Agak-agak orang kata apa? Gila lah ni. Yang apa hal pula ni? Kan? Pada ketika itu, Nabi Ibrahim ini yang beriman tak ramai. Masya Allah. Dah sah lah, gila dah Ibrahim dah. Sah dah, gila dah. Tak boleh ikut dah dia ni. Masya Allah. Tapi Nabi Ibrahim sangat-sangat beriman kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan apa pula? Dah panjat gunung turun. Apa lagi perintahmu ya Allah? Thumma du'uhun. Seru. Kemudian serulah kembali. Summa du'uhunna yatinaka sa'ya wa'alam anna Allah azizun hakim. Kemudian kamu serulah kembali. Maka Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan kembali burung-burung tersebut. Datang balik semua, hidup kembali. Masya Allah. Tuan-tuan, ni yang minta nak lihat Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan yang mati ni siapa? Nabi Ulul Azmi yang bernama Ibrahim alaihissalatu wassalam. Seorang Nabi yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dapatkan iman. Maknanya, kalau seorang Nabi berpangkat Ulul Azmi nak dapatkan iman pun kena buat satu tugasan yang besar. Kerana dia kata apa? Nak dapatkan iman yang masuk dalam hati tu, seorang Nabi pun kena susah payah. Apatah lagi kita ni tuan-tuan. Apatah lagi kita. Jangan haraplah tuan-tuan kita ini, ulama kata, jangan harap kita akan dapat iman kalau kita hanya duduk senang-senang dekat rumah. Bersenang-senang, bersedap-sedapan di dalam rumah. Satu hari, Syekh Ibrahim bin Adham telah ditegur oleh Al-Malik Umar bin Abdul Aziz. Pada ketika itu, Umar telah melihat, Syekh Umar bin Abdul Aziz telah melihat Syekh Ibrahim bin Adham ni ada dekat atas bumbung rumah. Di waktu malam. Bumbung rumah. Di waktu malam. Al-Malik Umar bin Abdul Aziz ni bertanya, wahai Ibrahim bin Adham, apa yang kau lakukan kat atas bumbung rumah? Ibrahim bin Adham ni adalah wali Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika itu. Ibrahim bin Adham berkata, daku mencari untaku yang hilang. Syekh Umar kata, Al-Malik Raja, Syekh Umar kata, Raja Umar kata, Umar bin Abdul Aziz, apa sudah berlaku kepada engkau, wahai Ibrahim? Kau mencari unta yang hilang di atas bumbung rumah, bagaimana mungkin kau hendak menjumpainya? Sebenarnya tuan-tuan, Ibrahim bin Adham hendak mengembalikan sesuatu sebagai soalan kembali kepada Umar bin Aziz. Dia adalah seorang wali Allah yang sangat hampir dengan Allah. Dia cakap je dia nak cari unta. Tapi sebenarnya dia kata, kalau begitu wahai Malik Umar bin Aziz, siapakah yang lebih bersalah? Aku yang lebih bersalah mencari unta di atas rumah, ataupun engkau yang lebih bersalah mencari Allah di dalam istana? Siapa yang lebih bersalah? Adakah aku lebih bersalah mencari unta di atas rumah, ataupun engkau yang bersalah mencari Allah di dalam istana? Bila dia dapat teguran daripada seorang wali tersebut, maka Umar bin Abdul Aziz pun dia mengaku kesilapannya, dan kemudian dia menjadi seorang raja yang semakin zuhud. Raja, tetapi semakin zuhud, dia semakin mentaati Allah, sehinggalah baginda juga diangkat
Daripada seorang raja diangkat juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Nak cerita apa tuan-tuan? Nak dapat yakin ni kita kena usaha. Nabi-nabi pun kena usaha, masya-Allah. Nabi-nabi pun kena usaha. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa untuk buat simple metafora. Sangat senang antara binatang yang sukar untuk yang senang untuk didapati. Dekat padang pasir apa dia tuan-tuan? Cukup unta sudahlah. Unta adalah binatang yang paling mudah dan taat. Nak sembelih unta paling senang. Tak payah kita nak ikat tali banyak-banyak macam lembu. Tahu tak? Orang yang sembelih unta ni, seorang penyembelih, dia boleh sembelih 20 ekor unta dalam hanya 1 jam je, sekejap je. Tapi kita nak sembelih lembu, korban tu, nak menjatuhkan lembu, subhanallah, subhanallah. Sana tali-tali dah campak. Salah tu, patah balik. Oh, Masya Allah, warga kita. Kan? Unta senang je sembelih, zup sikit je. Dah, subhanallah. Dia tak melupur, dia tak lari, dia tak tendang. Boleh je Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Ibrahim sembelih unta. Boleh. Maha berkuasa Allah untuk membuktikan Allah maha menghidupkan yang mati. Tapi nak dapat iman, buat kerja susah sikit. Kena buat kerja susah sikit. Ni Nabi ni. Apatah lagi kita tuan-tuan. Nak cerita bahawa iman kena diusahakan. Kena dicari. Kena diberikan pengorbanan kepadanya. Tak boleh senang-senang, tak boleh mudah-mudah. Masya Allah. Dan untuk kita umat akhir zaman, iman itu datang bagaimana? Daripada ujian-ujian kehidupan kita. Daripada ujian-ujian kehidupan kita. Janganlah kita mengadu, jangan kita mengeluh. Ya Allah, kenapa kau uji aku sebegini, ya Allah. Bagaimana kita ni nak tahu keadaan hati kita, tuan-tuan, kalau tanpa ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi, dengan ujian-ujian tersebutlah kita nak usahakan apa? Usahakan syukur, usahakan sabar. Barulah iman masuk dalam hati. Dan sesungguhnya syukur dan sabar itu pula bukanlah satu perkara yang mudah. Nama pun iman, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran. Dan kerana inilah kita beriman kepada kitab. Kerana inilah kita beriman kepada kitab. Apa yang Allah SWT sampaikan di dalam kitab, itulah yang kena iman. Kita kena yakin kepadanya. Dalam 6 rukun iman, dalam 6 rukun iman tersebut, ada tak diterangkan lagi mengenai perkara yang tak dapat dilihat yang lain? Ada. Antaranya apa? Dalam rukun iman 6 ni dia sebut Yaumul Qiyamah. Tapi ada tak cerita tentang Yaumul Mahsyar? Ada tak disebut Yaumul Mahsyar dalam 6 rukun iman? Tak ada. Tetapi Yaumul Mahsyar ada di dalam Al-Quran. Ada tak di dalam 6 rukun iman itu disebutkan percaya kepada mizan? Tak ada. Tetapi di dalam Al-Quran adanya percaya kepada mizan timbangan. Ada tak di dalam 6 rukun iman tersebut adanya percaya kepada syurga dan neraka? Tak ada. Tetapi syurga dan neraka itu diterangkan di dalam Al-Quran. Begitulah juga. Dalam rukun iman ada tak percaya kepada jin? Ni sensitif sikit ni. Ada tak percaya kepada jin? Ada tak? Dalam 6 rukun iman. Semak balik. Percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, yakin kepada malaikat, yakin kepada kitab, yakin kepada Rasul, yakin kepada hari kiamat, yakin kepada qada dan qadar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak yakin pada jin? Tak ada. Tetapi ia terkandung di dalam yakin kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitabnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kesilapan kita dalam bercakap, dalam bertutur kata boleh menyebabkan iman kita tercabut. Boleh menyebabkan iman kita terbatal. Contohnya tuan-tuan, contohnya. Benda selagi tak berlaku depan mata aku tak percaya.
Aku tak percayalah adanya jin-jin, mengarutlah semua jin-jin ni. Tak adalah benda-benda macam tu semua. Tuan-tuan, bila kita sebut dia macam tu, apa berlaku pada syahadah kita, tuan-tuan? Rosak. Rosak syahadah kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut adanya makhluk yang bernama jin. Jarang orang nak sebut. Aku tak percayalah adanya syurga neraka ni selagi tak wujud depan mata aku. Jarang orang sebut, tuan-tuan. Jarang orang sebut. Jarang orang sebut. Kan? Aku tak percayalah ada timbangan, ada siti sirat. Aku tak percayalah. Orang tak sebut, tuan-tuan. Tapi biasa orang sebut apa dia? Aku tak percayalah jin-jin mengarut, merepeng semua. Ini histeria-histeria ni semua ni. Ini semua mental tak kuat. Betul, kadang-kadang ianya berlaku kerana tekanan perasaan. Tetapi ianya juga boleh berlaku diakibatkan oleh jin yang merosakkan manusia. Kerana memang Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Innahu lakum aduwwam mubina. Sesungguhnya mereka itu untuk kamu wahai manusia adalah musuh yang sangat jelas dan nyata. Jadi bila ada orang, aku tak percayalah jin-jin itu mengarut merepek. Kena perbaharui iman, kena syahadah balik. Jadi inilah yang dikatakan ataupun yang dimaksudkan dengan percaya kepada kitab-kitab. Percaya kepada kitab. Lebih-lebih lagi kita sebagai orang beriman kepada Nabi SAW, dianugerahkan Nabi SAW itu kitab yang menyempurnakan sekalian kitab-kitab yang lain. Kitab yang memansuhkan segala hukum-hukum yang terdahulu. Kitab yang update. Kitab yang mendatangkan satu syariat yang baru kepada sekalian umat manusia. Yang namanya Al-Quran. Lebih-lebih lagi kita wajib berpegang dan meyakininya. Masya Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang perkara-perkara yang berlaku dekat langit antaranya. فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Apa maksud ayat tu? Apa maksud ayat itu, tuan-tuan? Ayat ni turun bila ni? Lebih kurang 1,500 tahun dulu. Tetapi saintis pada akhir tahun 80-an baru dapat membuktikannya setelah tengok Al-Quran. Dia teropong dekat langit, teropong. Maka telah ternampak beberapa image, bintang-bintang tu, tepi dia tu macam ada kelopak bunga. Ada yang warna merah, ada yang warna purple, ada yang warna kuning, hijau. Cantik sangat, bunga yang berkembang. Saintis baru jumpa akhir tahun 80-an. Allah Subhanahu Wa Taala dah firmankan kepada Nabi SAW bila? 1,500 tahun dulu. Ini percaya pada kitab ni. فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Apabila kami pecahkan langit. فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Maka jadilah dia seperti bunga yang berkembang. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Perkara langit pun Allah Subhanahu Wa Taala cerita. Dan datang dari mana tu? Al-Quran. Dan banyak lagi ilmu-ilmu lain yang datang daripada Al-Quran. Masya Allah. Kerana itu kita kena sungguh-sungguh pegang diri kita ni. Sandarkan sungguh-sungguh kepada kitab Allah. Dan yang mencernakan kitab Allah Subhanahu Wa Taala, yang lebih mengindahkan lagi kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang nama Al-Quran ini, adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengindahkan dia, yang mencantikkan dia, yang mengelokkannya, yang menyempurnakan lagi yang dah sempurna. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, kita beriman kepada kitab, kita beriman kepada kitab bukanlah bermaksud kita menolak pula Bible, bukan Bible. Kita menolak Injil. Bible memang tak boleh, kita tolak sungguh. Kerana itu adalah ciptaan manusia. Yang kita beriman ni, iman yang mana? Beriman kepada
Pernahnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa itu menurunkan kitab yang bernama Injil kepada Nabi Isa. Kita beriman. Ya, saya beriman bahawa kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Adakah ia sama Bible sekarang? Tak. Kita juga percaya, ya, kami orang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami beriman. Kami juga percaya kepada kitab Taurah yang pernah diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Ya, kami juga sebagai orang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami juga beriman kepada kitab Zabur yang telah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Dawud alaihi wasallam. Daripada firman Allah, wa ataina Dawud zabura. Allah SWT sebut 3 kitab ini yang terdahulu. Begitu dengan suhuf-suhuf. Fi suhufim mukarramah. Pada suhuf-suhuf yang Allah SWT muliakan. Lembaran-lembaran. Suhuf, mashaf. Apa beza suhuf? Apa beza mashaf, tuan-tuan? Apa beza suhuf? Apa beza mashaf? Senang, simple. Mashaf adalah suhuf yang dikumpulkan jadi sempurna, dibukukan ataupun dikompilekan, maka jadilah dia mashaf. Jadi suhuf ni dia adalah lembaran ataupun nota ataupun keratan ataupun beberapa warkah risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada rasul-rasul yang terpilih. Kepada rasul-rasul yang terpilih antaranya Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Syed, Nabi Allah Musa. Masya Allah. Sebelum dapatnya kitab Taurat, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala Musa juga menerima suhuf. Jadi suhuf ini dia ada yang datang dalam bentuk lembaran batu-batu, kepingan batu-batu. Dalam bentuk kepingan batu. Ni Old Testament. Yang suhuf Nabi Musa sebelum datangnya kitab Taurat. Ada 12 keping batu. Masya Allah. Itu suhuf. Ada yang suhuf datang di atas daun. Ada suhuf yang datang di atas batu yang siap diukir. Itu adalah kehendak kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang menyempurnakan sekalian kitab itu adalah kitab Al-Quran. Dan bila hadirnya Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi SAW dan Nabi SAW sampaikan kepada sekalian umatnya, maka apa yang terkandung di dalam kitab-kitab yang terdahulu, maka terbatallah seluruhnya, termasuklah segala syariat yang dibawa di dalam kitab-kitab yang terdahulu tersebut. Masya Allah. Bukan kita menolak, tetapi kita patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui kitab yang telah diperbaharui yang namanya Al-Quran itu tadi. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah perbincangan ataupun muzakarah beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab ini, kita beriman kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitab, terutamanya di dalam Al-Quran. Lebih-lebih lagi pada beberapa perkara yang tidak disebutkan di dalam rukun iman yang 6 perkara itu, tetapi ia ada dalam kitab pun kita kena jaga. Apa lagi tuan-tuan yang saya lupa mungkin saya nak sebutkan? Saya ada sebut tentang jin. Ada tak saya sebut tentang jin? Ada ya? Saya ada sebut tak tentang syurga neraka? Ada. Saya ada sebut tentang Dajjal. Dajjal dia tak ada dalam Al-Quran. Tapi dia ada dalam hadis Nabi SAW. Perkara akhir zaman yang Allah SWT cerita dalam Al-Quran adalah Ya'juj dan Ma'juj. Masya Allah. Okay. Ada beberapa perkara lagi. Antaranya lagi yang Allah SWT Muhammad tidak disebutkan di dalam rukun iman, tetapi dia ada dalam Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jin, Ya'juj, Ma'juj. Syurga, neraka. Tadi ada, dah hilang pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Lupa pula tuan-tuan. Tadi dah ingat dah. Dah tulis dah pun. Baik. Kita beriman kepada Al-Quran. Lebih-lebih lagi perkara yang tak ada dalam rukun iman tu, kita juga beriman dengannya. Kita sandarkan kepada beriman kepada kitab. Sandarkan beriman kepada kitab. Contohnya seperti apa tadi? Beriman kepada kewujudan jin. Ada surah jin. Ada ayat yang cerita tentang jin. Syurga, neraka, dosa, pahala. Dan mudah-mudahan dengan kita muzakarah mengenai beriman kepada kitab ini, mendatangkan cerah kepada kita. Dan lebih-lebih lagi tuan-tuan, iman ini dia tak sama dengan percaya. Iman tak sama dengan percaya. Percaya dia perlu kepada pembuktian. Tetapi iman, kita kena buat apa ni tuan-tuan? Iman, bagaimana kita nak buat ni? Bagaimana kita nak buat? Kita nak datangkan iman. Kita kena banyak muzakarah. Kita kena Allahumma salli ala Muhammad, banyakkan membaca dan mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, kerana lagi dan lagi kita membaca Al-Quran, lagi dan lagi kita mendekatkan diri kita kepada hadis-hadis Nabi SAW, maka insya-Allah semakin berimanlah kita kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dalam Quran cara nak dapat iman ni bagaimana? Tanda-tanda orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tanda-tanda orang beriman adalah bila mereka itu beriman. Idza dzukirallah, bila disebut nama Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat Al-Quran padanya, maka meningkatlah imannya. Jadi bagaimana kita nak tingkatkan iman kita tuan-tuan? Banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran, tadabbur dengannya, dan kemudian kita bergurulah pula untuk memahami apa yang dimasukkan dengan Al-Quran. Masya Allah. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita mutakarkan pada malam ini daripada kitab Fardul Faraid menerangkan tentang perkara-perkara iman, perkara-perkara asas tauhid, mendatangkan cerah bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya terus menerus memandu kita dalam kehidupan kita ke arah jalan redha-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup majlis ilmu kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.